Kamera apa? Ini. Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah sihat. Tutup mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hazihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya diucapkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan izin daripada Allah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam pengajian kuliah maghrib kita secara maya ataupun secara online. Moga-moga kita semua dikurniakan sihat wal afiat, dikurniakan kegembiraan, dikurniakan rezeki melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan daripada wabak penyakit, huru-hara dan sebagainya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita sentiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Moga-moga kita ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ini saya sentiasa mengulang. Ilmu yang memberi manfaat ini iaitu ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari. Nombor satunya, tambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, kita merasa kecelaan diri. Yang ketiganya, kita akan bertambah ibadah. Keempatnya, kita akan kurang ke dunia, kurang minat dunia. Kelimanya, kita gemar kepada akhirat. Keenamnya, akan membuka hati kita untuk kebaikan. Dan ketujuhnya, kita akan terlepas daripada godaan syaitan. Itulah ilmu yang memberi manfaat yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan begitu juga kita ni sentiasa
minta dengan Allah Ta'ala dikurniakan taufik dan hidayah kepada kita agar kita ni boleh faham, boleh mengamati, boleh menghayati ilmu-ilmu yang kita pelajari walaupun secara online. Moga-moga kita semua diberkati dan dirodai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita memulakan kuliah, saya mohon bertanya kepada tuan-tuan, adakah suara saya didengari? Dengar Tuan Guru, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Okey. Tempat-tempat lain? Jelas. Kuantan jelas. Kuantan jelas. Balok jelas. Jelas. Di daerah-daerah lain? Jelas. Selain daripada Pekan, selain daripada Kuantan, Rawang. Rawang jelas. Rawang jelas. Alhamdulillah. Di tempat lain? Ya, Tempat Kuala Lumpur lain? pun jelas. Kuala Daerah Lumpur pun jelas. Jelas. Alhamdulillah. Lain-lain tempat? Temerloh jelas. Temerloh, Alhamdulillah jelas. Lain-lain? Habis dah. Alhamdulillah, diucapkan tahniah kepada semua kita dapat mengikuti ilmu pada malam ini dengan jayanya, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ini kita mengaji ataupun belajar siri yang ke-19. Bermakna kita menadah kitab Pelita Penuntut. Saya ulang lagi, Pelita Penuntut ni kitab yang nak bagi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Nak bagi semangat ataupun motivasi di dalam kita menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut itu melibatkan ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Dan hasrat daripada pengarang kitab ni, pengarang yang bahasa Arabnya, kitab bahasa Arab Syekh Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji. Begitu juga Syekh yang menterjemahkan di dalam kitab Jawi ini, bahasa Melayu, bahasa Jawi, Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah Fatani. Jadi dia berhasrat supaya kita ni belajar bersungguh-sungguh. Hasrat pengarang ni kita belajar bersungguh-sungguh di dalam ilmu yang kita ceburi, supaya ilmu itu dapat mantapkan diri kita dan ilmu itu dapat mendidik diri kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil daripada ilmu tersebut kita nak bawa balik ke akhirat. Nak bawa balik ke akhirat, ilmu tersebut nak jadikan bekalan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maknanya berbekallah kamu, banyaklah bekal-bekal. Sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nampaknya saudara-saudara kita ni nak masuk tak lepas dah. Sebab full 100 orang. Nak masuk tak lepas dah, melainkan ada orang yang keluar. Maksudnya kita keluar tak akan lepas masuk dah sehingga habis kuliah. Jadi insya-Allah kita malam ni kitab Ta'limul Muta'allim ataupun Pelita Penuntut, kitab Jawi ni muka surat 7. Muka surat 7 baris 1 2 3 4 5 6, baris yang ke-6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Muka surat kitab Rumi, muka surat berapa? Muka surat 14. 14. Jawi muka surat 7. Kepada siapa yang kitab Jawi muka surat 7, kitab Rumi muka surat 14. Dan dikehendaki dengan yang bersegera itu dunia dan bekerja-kerja dengan segala pekerjaannya, dan dikehendak dengan yang bertangguh itu akhirat,
yakni syurga dan barang padanya pada syurga. Daripada pangkat-pangkatnya, pangkat-pangkat dalam syurga, kerana tiada mungkin hendak menghasilkan keduanya, dunia akhirat sama sekali, kerana keduanya berlainan. Pekerjaan di dunia, pekerjaan di akhirat jauh bezanya. Kalau kita tak bawa pekerjaan dunia untuk akhirat, pekerjaan akhirat yang baik-baik, pekerjaan dunia ni perkara-perkara yang melarangkan kita, yang tak pergi ke mana-mana. Jadi oleh kerana itu, setiap kita bila celik mata sehingga pejam mata, jadikanlah amalan ataupun pekerjaan di dunia ini bawa kepada akhirat. Kita makan kerana Allah, kita bekerja kerana Allah, buat itu buat ini kerana Allah. Jadilah pekerjaan di dunia itu ke akhirat sebagai bekalan kita. Sebaliknya pekerjaan dunia, maaf cakapnya, makan nasi jadi tai, maka tai kita berok, maka habis begitu sahaja. Jadi oleh kerana itu, pengarang nak kita mengamati segala usaha, segala kerja buat kita tu nak bawa ke akhirat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita baca ataupun kita mengaji, sering kali saya sebut, kalau kita mengaji ataupun membaca kitab Hidayatus Salikin, kitab Hidayatus Salikin, kitab Hidayatus Salikin ini hak asalnya, hak Jawi. Saya rasa ada hak terjemah Rumi juga. Ini hak asal, kitab Hidayatus Salikin. Dia menyebutkan di situ, iaitu Syekh Abdul Samad Palembani. Hidayatus Salikin ini diterjemah oleh Syekh Abdul Samad daripada kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah ni ada dua. Bidayatul Hidayah kitab Tauhid satu ataupun usul satu, dan kitab Bidayatul Hidayah bahasa Arab Imam Ghazali. Makanya Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ni diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembani. Jadi nak sebutkan apa di situ? Kita ni seharusnya sedar, manusia ni, kita semua ni, kalau orang mengaji tak sedar, tak mengaji tak sedar, leka apa begitu begini. Hatta orang yang rajin beribadat tak mengaji, bermaknanya amat malang kalau dia tak tahu. Kalau dia beribadat tahu, okey. Tapi kalau dia rajin beribadat tak tahu apa ataupun tak mengaji, rugilah dia. Rugilah dia, sebabnya banyak benda yang dia tak tahu. Jadi oleh kerana itu, kita ni rajin beribadat, rajinlah mendekati majlis-majlis ilmu supaya kita mantap. Ibarat katanya kita menuang air dalam gelas. Kita menuang air dalam gelas ataupun dalam cawan penuh, barulah sedap meminumnya. Tetapi kalau kita jiran, tetamu kita datang ke rumah, kita angkat air TO, kita bagi separuh gelas. Bagi separuh gelas. Tuan rumah bagi separuh gelas ataupun separuh cawan. Maka kita sebagai tetamu ni akan mengatakan, maknanya tuan rumah ni bapak kedekut. Bapak kedekut. Maknanya kalau cawan itu penuhkanlah cawan. Jangan melempah pula. Begini ataupun gelas penuh, makna sedang-sedang. Jadi kalau kita separuh saja, maknanya air teh tak cukup. Jadi nak khabarkan, kita rajin beribadat, naklah rajin menuntut ilmu. Ilmu ni banyak kita tak tahu daripada tahu. Banyak kita tak tahu daripada tahu. Ibarat kata ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu Allah Ta'ala ni seperti burung layang-layang minum air di tengah lautan. Di tengah lautan. Jadi kalau siapa cakap ilmu banyak dah, buat berdoa. Dia cakap tu kerana dia tidak diuji.
Kalau dia temu duga, baru tahu. Reti, tak reti, faham, tak faham. Contohnya, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita faham semua? Itu nak kabarkan. Ibadat. Ibadat tu lentang pukang. Ibadat lentang pukang. Selalu saya sebutkan oleh kerana tidak ada ilmu. Jadi berbalik kepada kata Imam Ghazali dalam Hidayatus Salikin, dia kata kita ni, manusia ni, ataupun khususnya orang Islam ni, dia ada ta'at zahir. Ta'at zahir. Dia bagi kepada 4. Ta'at zahir. Ketaatan kita segi zahir. Yang kedua, maksiat zahir. Maksiat, perkara-perkara tak senonoh secara zahir. Yang ketiga, ta'at batin. Ketaatan kita secara batin. Batiniyah. Dan maksiat batin. Itu. Jadi kalau kita mengaji kitab Hidayatus Salikin, kita menadah kitab Hidayatus Salikin, kita akan jumpa ta'at zahir, maksiat zahir, ta'at batin dan juga maksiat batin. Jadi kitab kita ni nak kabarkan bahawasanya dikehendaki perkara-perkara bersegera tu, makna kita kerjakannya, makna masa kita hidup atas dunia ni, buatlah apa yang perlu kita buat. Jangan bertangguh-tangguh. Buatlah apa yang perlu kita buat dan jangan tinggal semua apa yang kita boleh buat. Jangan tinggal semua. Contohnya kita berjemaah, kita boleh jemaah subuh. Kita boleh berjemaah subuh masjid surau umpamanya. Lepas itu kita tak boleh berjemaah zuhur. Jadi subuh tadi kita dah dapat dah. Zuhur pula kita ada urusan apa begitu begini, maka tahanlah kita dapat berjemaah subuh. Jangan semua melepas. Jangan semua melepas. Itu nak kabarkan ibarat di dalam kitab ni, dia bersegera bekerja dengan pekerjaannya, iaitu pekerjaan membawa kepada akhirat. Lepas itu dia kata hak bersegera ni depan mata kita. Kalau kita boleh baca Quran, bacalah. Quran itu boleh membagi syafaat kepada kita. Kita boleh berzikir. Sepatutnya benda-benda yang kita boleh buat, maka jangan ditangguh-tangguhkan. Ibarat kita mencari duit lah. Jangan ditangguh-tangguhkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan yang kita boleh buat. Hari ini jangan ditangguhkan hari besok. Ketika ini jangan ditangguhkan pukul 10 malam. Kita dapat belajar online umpamanya, kita jangan bertangguh, malam esok ada lagi. Jangan bertangguh. Sebab apa? Sebab apa? Esok nak cerita hal lain Tuan Guru. Cerita hal lain tu maknanya sikit sangat. Takut mati. Cerita hal lain tu makna sikit sangat, kita takut mati. Mana tak berkesempatan. Jadi oleh kerana hari ini kita dapat, maka kita buatlah. Saya contohkan sembahyang qada. Banyak meninggalkan sembahyang qada. Maka qada itu hendaklah dibuat. Begitu juga ibadat yang lain. Satu. Yang keduanya, ibadat kita segera ni, manakala perkara-perkara yang di syurga tu, makna lewat lagi. Dan syurga ni hingga kiamat. Tapi ada plan ataupun perkara-perkara yang ke arah syurga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Tuan-tuan tahu terjemahnya tak? Tahu belaka terjemahnya. Ayat baca sama. Ayat baca sama. Saya tidak perlu terjemah. Kita tahu dah. Siapa yang buat baik akan diperlihat, siapa yang buat jahat akan diperlihat. Oleh kerana itu, adakah kita nak buat jahat? Oh. Allahu Akbar. Kita tak beranilah kalau orang mengaji beramal takut kepada Allah Ta'ala. Kita mengaji pula sifat 20, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kita takut nak membuat perkara-perkara yang menyebabkan kita akan disoal. Menyebabkan akan disoal. Dan bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Adakah cukup amalan kita buat masa di dunia dulu nak bawa ke akhirat? Sebab akhirat ni kekal. Kita pergi ke Mekah, umrah, pergi ke Mekah, buat haji, banyak bawa duit. Tuan-tuan haji ni. Banyak bawa duit sebab kita sebulan 44 hari duduk. Sebulan ke 44 hari duduk. Makna nak membeli belah. Nak membeli belah. Sebulan je duduk Mekah tu. Nak membeli belah. Tak cukup duit. Hello ke anak ke apa begitu begini. Tak cukup duit. Hello ke isteri pula. Suruh masuk duit. Bank duit. Tak cukup duit. Barang dah beli. Satu kontena dah. Nak puh ni. Nak puh. Orang yang pergi haji ataupun orang yang pergi umrah. Umrah ni lah banyak beli-beli. Haji ni sibuk sikit. Umrah banyak membeli-beli. Tak cukup duit. Tak cukup benda nak beli. Maknanya kawan pergi umrah tu sambil ke masjid, sambil ke Masjidil Haram tu, sambil ke Masjid An-Nabawi, maknanya tiap-tiap hari beli. Kerja membeli je. Kerja membeli. Sembahyang subuh jemaah tak. Kerja membeli je. Itu. Maknanya kita nak akhirat ni selama-lama. Adakah cukup amalan yang kita bawa ni? Bekal yang kita bawa ni. Kita mengaji. Kita mengaji, belajar. Apa nama ni? Pergi ke Mesir. Pergi ke Madinah. Pergi ke Morocco. Apa umpamanya. Mengaji di luar negara. Mengaji di luar negara. Duit mesti ayah kita kirim sama. Sebulan sekali. Ayah kita pula sesak pula. Bimbang anak dia tak ada duit. Makna bekalan perbelanjaan kepada kita. Begitu juga nak dinisbahkan kepada akhirat ataupun bekalan akhirat. Kita duduk di kubur tu selama mana? Duduk di kubur tu selama mana? Soalannya akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah ikutan kamu? Kita mengaji ilmu tauhid. Maknanya, duduk di dalam kubur itu, di dalam barzakh, begitu lama. Tahun 1957 dah mati. Kembali ke rahmatullah 1957. Tahun 2021 ni tak kiamat lagi. Berapa lama dia duduk di dalam alam barzakh? Terutama sembahyang dak, puasa dak, amalan dak, berzikir dak, perkara-perkara kebajikan dak. Mampu kita duduk di alam barzakh. Sembahyang tak cukup 5 kali sehari. Lara. Tahun 57 dah mati. Tahun 1936 dah mati. Tahun 1931 dah mati. Bayangkanlah. Saya kalau pergi ke kubur di kampung tu, kubur-kubur yang ada dapur tu lah, saya rajin menengok. Saya rajin menengok. Maknanya kembali ke rahmatullah. Tahun 1931.
Tahun 31. Bayangkanlah. Anak cucu dia pun kita tak tahu dah. Sama ada lagi ataupun tak ada. Dia letak dapur siming hak buat. Tak tahu. Tak tahu. Tahun 1931. Arwah moyang saya belah maut. Tahun 1956 meninggal. Aki saya Muhammad Nur bin Mak Daud tu, ayah saya lahir tahun 38. Dia meninggal tahun 1941. Tahun 41 masa Jepun masuk. Ayah saya tahun 38, kecil lagi. Dia tak berapa kenal ke ayah dia. Tahun 41. Bayangkanlah. 2021. Berapa puluh tahun? Sekiranya seseorang individu yang meninggal begitu lama, jadi tidak ada bawa bekalan akhirat. Tak tahu nak khabar lah kita. Tak tahu nak khabar. Oleh kerana itu, sebab itu, hikmah kita ni menuntut ilmu tu nasihat agama. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, kita di masjid di surau, dihadkan ketika ini, sembahyang jemaah apa begitu begini, dihadkan. Lepas itu dihadkan pula, maka dia tidak dibenarkan. Kita ni tidak dibenarkan kuliah agama surau masjid ni. Mana tidak mendengar nasihat, tidak mendengar tujuk ajar, tidak mendengar sepatah selidah berkait dengan agama. Itu dianya. Jadi oleh kerana itu kita berkesempatan, berpeluang dapat mendengar nasihat tak banyak sikit. Tak banyak sikit. Saya nak tanya. Saya sebut Imam Ghazali tu. Imam Ghazali tadi dalam kitab apa? Hidayatul Hidayah. Kitab apa? Silatul Salikin tak? Hidayatul Salikin. Salikin tak? Sebut betul-betul. Kitab Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin. Karangan siapa? Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Syekh Abdul Samad tu menterjemah dari kitab siapa? Ghazali. Kitab Imam Ghazali. Apakah nama kitab Imam Ghazali tersebut? Hidayatul Hidayah. Apa? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Bahasa apa? Arab. Kitab Arab. Arab. Itu dia. Tak banyak sikit kita mendapat ilmu itu. Sekurang-kurangnya nama kitab. Sekurang-kurangnya nama pengarang. Maknanya pada malam ini kita menghadiri online, dapat juga mendengar sepatah selidah berkenaan dengan ulama-ulama dulu, bersusah payah dan gigihnya menterjemahkan kitab daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi, bahasa Melayu. Tujuannya apa? Tujuannya Kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, beri kefahaman Ustaz. Betul lah itu. Tapi matlamat dia untuk apa? Bekalan. Betul lah itu. Lagi? Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu lagi? Untuk fahami. Saya tak nak jawapan itu. Jawapan lain. Maknanya gigihnya Syekh Abdul Samad, orang sekarang untuk gigihnya Syekh Abdul Samad tu menterjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Tujuan apa? memberi manfaat kepada orang sekarang. Faham orang Melayu Ustaz.
Faham orang Melayu. Maknanya apa nama dia menterjemahkan supaya orang yang tak reti bahasa Arab reti bahasa Melayu, boleh baca. Tidak nak ketinggalan ilmu ataupun mutiara ilmu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu apa nama ni, bersungguhnya Syekh Abdul Samad Palembani. Kalau kita lantak awak lah, tak faham. Awak punya pasal lah. Maknanya kalau awak tak faham bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kawan malas. Itu. Maknanya sampai malam ini kita sebut lagi. Syekh Abdul Samad ni beratus tahun dah meninggalnya. Kita sebut lagi jasa dia tu. Jasa dia tu. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Ghazali, saya sebutkan tadi 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? Taat zahir. Taat Taat batin. zahir. Maksiat zahir. Maksiat Maksiat zahir. Taat batin. Batin. Maksiat batin. Sebut seorang-seorang. Dia jadi Taat zahir. Maksiat zahir. Maksiat zahir. Maksiat batin. Itu dia 4 perkara yang disebutkan oleh apa nama Syekh Abdul Samad Palembani berdasarkan kitab Hidayatul Salikin. Dia menterjemah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Itu sedikit sebanyak kita manfaatkan ilmu. Tuan-tuan, pagi esok subuh cuba tanya hak tak mengaji. Hak tak mengaji, ibarat katalah, Haji nak tanya sikit, benda. Benda. Kawan nak tanya kitab Hidayatul Salikin itu siapa pengarahnya? Mesti Haji ni khabar. Gila awak. Sebab dia tak tahu. Jadi kalau yang kita mengaji ni, kita tahu makna karangan kitab Hidayatul Salikin ni dikarang oleh apa nama ni, Syekh Abdul Samad. Itulah tujuan kita mencari ataupun mengaji ilmu ni. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa kerana mengembalikan yang kekal. Jadi perkara-perkara keduniaan yang lara ni naklah kita tinggalkan kerana rosak dan binasa kepada kita. Kita kena cari yang membahagiakan kita. Yang mencari membahagiakan kita, yang rosak binasa kita tinggalkan. Kalau dulu-dulu kita tak berkesah ke semayang, maka habislah. Yang dulu-dulu kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala, maka kita meneruskan ke depan. Jadi kalau kita tak semayang, kita qada balik, menyesalnya kita. Maka sayugialah bagi seorang manusia bahawa tiada lupa ia seorang manusia daripada mengenalkan dirinya dengan lemah. Kita ni lemah, sebab itu kita belajar. Kalau pandai, kita mengajar pula. Adakah manusia ni nak mengaku lemah? Ada. Kalau orang mengaji, dia mengaku lemah, mengaku tak tahu. Tetapi kalau orang tak mengaji, dia hebat sama. Sebab dia tidak diuji. Biarlah kita ni kategori tak tahu. Walaupun kita tahu. Dan papa dan binasa dan merosakkan kita. Jadi seorang individu itu jangan lupa. Jangan lupa kepada diri dia. Kita ni lemah. Kita ni akan rosak, akan binasa selalunya. Dan mengenalkan barang yang memberi manfaat akan dia. Kita tahu yang baik, yang buruk. Kita tahu yang baik, yang buruk. Kita mengaji seminggu 4 kali lah. Maknanya hari Ahad, lepas tu hari Rabu, kitab yang sama.
Hari Isnin, hari Jumaat, kitab yang sama. Hari Ahad, hari Rabu, kitab Pelita Penuntut. Lepas tu hari Isnin, malam besok, kitab Miftahul Murid. Contohnya. Jadi kita tahu perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Maknanya, sesuatu perkara yang kita tak tahu, yang kita tak pernah dengar, dengan mengaji kita pernah mendengarnya. Walaupun tak ingat. Walaupun tak ingat. Ingat lagi hukum wad'in. Hukum wad'in. Hukum fiqh. Hukum fiqh tak apa. Ada 5. Apa dia? Sebab, syarat, manik, sah, batal. Itu dia. Bermasalah yang berkait dengan fiqh tu, makna yang melengkapkan segala hukum fiqh itu ada 5 di dalam pengajian kita yang lalu. Sebab, syarat, manik, sah, batal. Kalau tak mengaji, mampus tak dapat. Mampus tak dapat kalau kita tak mengaji. Lepas itu, hukum terbagi kepada berapa? Hukum terbagi kepada berapa? 3. 5 Ustaz. 3. 5. 3. Apa dia? Hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Hukum. Hukum tu terbagi kepada 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kita nampak dah hukum itu. Berapa bahagian hukum adat itu pula? Tak tahu sebab tak sebut lagi. Sebab tak sebut lagi. Berapa bahagian hukum syarak? Bahagian hukum syarak. 5. Jawab 5. 5. Apa dia? Wajib. Sunat. Wajib, sunat, Harus. makruh, Haram. haram. 5 je lah. Ikutlah. Itu dia. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum syarak. Hukum akal? 3 Ustaz. 3. Apa dia? Apa dia? Wajib pada akal. Mustahil pada akal. Harus pada akal. Itu dia. Maknanya nak kabarkan betapa bernilainya kita mengaji walaupun secara online. Betapa bernilainya. Kalau sebelum ini kita tak nampak, kita tak mengetahui, kita tak reti, semayang saja, beramal saja, puasa saja, naik haji saja. Naik haji tu wajib haji, rukun haji, perkara-perkara yang haram kepada orang ihram tak tahu. Itu pentingnya ilmu. Sebab itulah musannif ini kata kita naklah mengenal kepada yang memberi manfaat kepada kita. Manfaat ilmu kita pelajari ialah jadi tahu. Ilmu yang kita pelajari jadi tahu, itulah manfaatnya. Lepas itu daripada ibadat-ibadat. Daripada ibadat-ibadat. Dalam konteks ibadat, hukum hakam ibadat, kita naklah tahu apa yang kita buat. Ada yang tak tahu. Nak semayang qadha tak tahu. Bayangkanlah, nak semayang qadha pun tak reti. Tapi meninggalkan semayang tu reti sangat.
Meninggalkan sembahyang terhenti sangat, meninggalkan puasa terhenti sangat. Tapi nak qada sembahyang pun tak tahu betapa ceteknya ilmu seseorang itu. Betapa ceteknya. Awak meninggalkan sembahyang, tahu. Buat dosa, tahu. Nah, buat dosa tu, ubat dia apa dia? Bertaubat Tuan Guru. Bertaubat. Meninggalkan sembahyang, apa ubatnya? Qada sembahyang. Qada sembahyang. Jadi orang yang berilmu, kita dapat mengaji sepatah selida, kita tahu. Maksudnya orang yang tak mengaji amat rugi. Amat rugi. Jadi kita bila tengok-tengok, kita perhati-perhati, Allah. Bersyukurnya kita ke hadirat Allah Ta'ala dapat mengaji walaupun tidak bertatap muka. Makna apa nama ni, di surau di masjid, walaupun kita secara online, bertuah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara kita ni ramai yang nak belajar ni. Keluar masuk. Maknanya keluar 99, 100 pulak, keluar 99, 100 pulak, keluar 99, 100 pulak. Jadi rezeki masing-masing. Maknanya dapat join dengan kita. Jadi kalau tak dapat tu insya-Allah buka awal-awal sikit. Buka awal-awal sikit. Malam besok kita insya-Allah kita ada mengaji lagi malam besok. Jadi kita kenal yang memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kepada kita. Lepas itu dan taat. Nah, itu ibadat-ibadat kita kena clear betul, reti betul. Kalau kita tak reti, jangan buat. Kita kena belajar dulu ataupun bertanya dulu ibadat-ibadat yang kita nak buat. Sama ada ibadat tu fardu ataupun ibadat sunat. Contohnya saya khabar pada pengajian yang lepas, maknanya adab-adab sembahyang Jumaat. Kita tak pernah menggali adab-adab yang bersedia daripada petang Khamis tu dah sampai ke habis khutbah, habis sembahyang Jumaat. Makna adab-adab mustajab doa sampaikan peringkat wangi-wangian, sampaikan peringkat disuruh kita pakai putih. Itu dia. Disuruh kita banyak berdoa. Disuruh kita bersegera. Disuruh kita buat bermacam-macam ibadat. Disuruh kita tahu tempat mustajab doa ketika hari Jumaat itu. Jadi kita tak mengaji di dalam perkara-perkara ibadat itu. Tu kisah ibadat. Dan taat. Perkara-perkara taat. Perkara-perkara taat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara kemurkaan Allah. Kita ni banyak buat dosa. Kita ni banyak buat menjadikan Allah itu murka. Tapi manusia ni tak sedar. Manusia ni tak sedar. Dan mengenal pula barang yang memberi mudaratnya daripada keji-keji. Daripada sifat-sifat keji. Tolong mic. Siapa? Tolong mic tutup. Daripada perkara-perkara yang mudarat, yang keji-keji dan yang jahat-jahatnya pada dunianya dan akhiratnya. Pada dunianya perkara-perkara yang jahat dilakukan ketika atas dunia, dan akhiratnya maknanya membawa kepada akhirat, maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaatnya kepada seseorang. Maksudnya kita ni tahu hak sempadan. Perkara-perkara yang baik, perkara-perkara
yang jahat. Perkara-perkara yang taat, perkara-perkara yang kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Sebab itu saya katakan tadi, taat zahir, maksiat zahir. Taat batin, maksiat batin. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kita tahu. Kita tahu perkara-perkara. Contohnya, rukun Islam 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara, jangan tukar bimbang. Perkara-perkara itu diwajibkan kepada kita. Pertama diwajibkan kepada kita, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, perkara diwajibkan kita, rukun Islam tu, sembahyang 5 waktu. Puasa, zakat, haji. Itu asas. Perkara basic yang orang Islam itu naklah mengambil tahu. Yang keduanya, rukun iman 6 perkara. Orang Islam mesti mengambil tahu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Ibarat katanya, silibus kita, silibus hidup perkara itu. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Silibus hidup. Silibus hidup. Percaya kepada Allah, Allah Tuhan kita. Percaya kepada malaikat. Banyak kisah malaikat ni. Maknanya setidak-tidak kiraman katibin menulis dosa pahala kita. Setidak-tidaknya malaikat rahmat kita dalam menuntut ilmu. Setidak-tidaknya mungkar dan nakir akan menyoal kita ketika kita mati. Sebab itulah yang saya sebutkan, tuan-tuan ingat dulu. Malam bila tak ingat lah. Perkara-perkara, ada 10 perkara di dalam kitab perkenan. Di dalam kitab perkenan, muka surat 36. Ada 10 perkara yang saya sebut pada malam ataupun siri yang keberapa tak ingat dah. Itu yang pentingnya kita tahu. Nombor satunya, aturan kita kepada malaikat maut. Aturan kita kepada malaikat maut. Aturan kita kepada kubur, aturan kita mungkar dan nakir, aturan kita kepada timbangan, aturan kita kepada aturan kita titi siratal mustaqim, begitu begini. Maka kita naklah tahu. Contoh saya bagi, muka surat 37. Aturan kita kepada malaikat maut Israel. Nombor 1, taubat daripada dosa tiap-tiap malam dan siang. Sebabnya malaikat maut ni mengintai kita. Itu kita kena tahu dengan dia ni. Aturan kita kepada malaikat maut. Pertama, taubat siang malam. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Yang kedua, kita ni jangan membesar diri. Yang ketiganya, bayar qada kita dengan Allah Ta'ala. Itu sepatut kita tahu berkenaan dengan malaikat maut. Nombor 1, bertaubat siang malam. Biarlah ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan suci bersih. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebab itu kita belajar taubat nasuha. Taubat nasuha. Sebenar-benar taubat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunubi wa atubu ilaih
min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatiran wa naziran wa atubu ilaih. Taubat nasuha. Sebenar-benar taubat aturannya dengan malaikat maut. Siang malam pagi petang, ibarat katanya kita naklah sentiasa bertaubat. Moga-moga di dalam keadaan kita bertaubat, malaikat maut cabut nyawa kita di dalam keadaan kita bersih. Kedua, jangan membesar diri. Awak dengan Allah Ta'ala mana besar? Jadi janganlah sombong. Sombong al-mutakabbir itu sifat Allah. Sifat manusia ni tak boleh al-mutakabbir, sombong. Kita ni pelik sikit. Kalau kaya, kalau besar, kalau banyak duit, kalau banyak harta, kalau kereta besar, tak memandang kita. Takdirnya malaikat maut mencabut nyawa dia ni. Awak mana besar dengan apa nama ni, dengan Allah Ta'ala? Di dalam dihina ataupun tidak disukai oleh malaikat maut. Itu dia. Yang ketiga, hutang-hutang Allah Ta'ala itu naklah dibayar. Naklah dibayar segala-gala hutang. Contohnya hutang dosa. Kita buat perkara yang Allah tak suka, kita buat. Bukan tak tahu, Allah tak suka, kita buat. Hendaklah kita bayar hutang. Oleh kerana itu kita berhutang dengan Allah, bertaubat. Yang keempat, berkehendak ataupun meminta sentiasa kepada Allah. Itulah 4 perkara aturan kita dengan malaikat maut. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu berkenaan dengan aturan kita dengan malaikat maut. Itu sebagai contoh seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Perkenan, muka surat 37, 36, 37. Ini kitab ni. Itu dia kitab Perkenan ataupun Perukunan. Kitab Perkenan. Selebihnya kita rujuk di dalam kitab ni. Siapa ada mengaji kitab kan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak tahulah kitab tu apa nama ni, ada terjemahan Melayu ke? Terjemahan Melayu pula, terjemahan Rumi. Dia tu kitab Jawi. Dia kitab Jawi. Kemudian sah menjauhi ia seseorang akan barang yang memberi mudaratnya, memudarat kepada seseorang, mudarat kepada dia. Jadi sahlah perkara-perkara yang memberi mudarat kepada kita ni, memberat kepada kita ni, kita tahu. Kita tahu yang memberi mudarat kepada kita. Kalau tak sembahyang, mudaratlah kepada kita. Kalau buat jahat, mudaratlah kepada kita. Kalau buat tak senonoh, mudaratlah kepada kita. Bahkan tak khusyuk dalam sembahyang pun mudarat kepada kita. Sampai mati tak khusyuk dalam sembahyang. Bayangkanlah kita ni hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam ataupun Syekh Hasan Al-Basri, dia luah ladang kurma. Luah ladang kurma. Syekh Hasan Al-Basri, dia semaya, takbir aja semaya, dia terpandang ke burung terbang hingga kepada pokok sawit. Pokok sawit pula. Pokok sawit, apa ni, kurma. Kurma sawit tu macam kurma juga. Mana hingga terbang ke pokok kurma dia tu, maka dia infak fi sabilillah. Oleh kerana ladang kawan ni, itu cakap,
cakap saya lah. Oleh kerana ladang kawan ni melekakan kawan ni ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan ni kaya, Allah Taala bagi rezeki, Allah Taala bagi, tetapi kawan ni sembahyang leka dengan burung. Allah Taala hantar hak sikit je burung terbang, kawan leka, maka ladang kurma, ladang kurma infak fi sabilillah. Itu dia tak mau ke dunia tu, melekakan dia, melarakan dia, memberi mudarat kepada dia. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi burung terbang hingga ke pokok, kita lara. Maknanya ibarat katanya burung tu besar daripada Allah Ta'ala. Khabar je Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu mudarat kepada kita. Sahlah dikata menjauhi akan barang yang mudaratnya, supaya tidaklah akal kita ni dan ilmu seseorang, ilmu kita ni, ilmunya itu jadi hujjah atasnya, maka bertambah-tambahlah siksanya. Hujjah termaksud berbalik kepada kita. Kita tahu. Berbalik kepada kita. Mencuri selipar di masjid, kita tahu berdosa. Berdosa. Selipar awak dibahas oleh orang, lepas tu awak bahas selipar orang pula. Tahu. Jadi kalau orang yang berilmu, dia takut mudarat kepada dia. Selipar dia hilang tu, adakah pasti selipar yang tinggal itu orang yang mencuri selipar dia? Adakah pasti? Tak pasti, Tuan Guru. Mana kalau tak pasti, orang yang mengamati ataupun orang yang ilmunya berdampingan dengan dia dalam perut dia, maka dia sanggup berkaki ayam daripada dia mengambil selipar. Tak apa Ustaz, bukan ambil terus, pinjam saja, lepas itu pulang balik. Kalau awak sempat mula, tiba-tiba selipar yang tak tahu kepala ekor pakai subuh, contohnya subuh, selipar dia kena bahas, lepas tu dia ambil selipar orang pula, lepas tu keluar sempang bedal di kereta pula, maka matilah dia. Mana gaya nak mengulang selipar? Mana gaya nak memulang selipar? Tak pulang dah. Tak pasti yang selipar tu, lepas tu anak dia pula. Maknanya anak dia khabar, selipar boh. Selipar boh. Tapi rasanya selipar boh ni tak ada paku picit. Selipar boh ni tak ada paku picit. Lepas tu anak seorang lagi, pagi tadi boh letak, nak menguatkan bahawa selipar ayah dia, sedangkan selipar yang tak tahu, maka ayah dia tu menanggur dah. Dia dah mati dah. Menanggur, Tuan Guru. Masya Allah. Itulah yang kita takut, memberi mudarat kepada kita. Itulah Syekh pengarang kitab ni, dia nak kabarkan kita dapat membezakan perkara-perkara neraka dan perkara-perkara syurga. Kita tak mengaji pun kita dapat beza dah. Perkara-perkara neraka, perkara-perkara syurga. Lepas itu yang keduanya, kita dapat beza perkara-perkara yang memberi mudarat kepada kita, perkara-perkara yang tak beri mudarat kepada kita. Kita dapat beza dah. Lepas itu yang ketiga, perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita, perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada kita. Adakah kita tak dapat beza?
Kalau tak dapat beza, maknanya bodoh lah. Benda mudah sangat. Benda mudah sangat. Ahli syurga, ahli neraka ataupun sifat-sifatnya nak khabarkan perkara-perkara kisah neraka ni, maknanya hidup atas dunia ni buat jahat. Perkara-perkara syurga ni hidup atas dunia buat baik, insya-Allah. Perkara-perkara mudarat, perkara-perkara memberi manfaat, kita dapat beza ataupun kita dapat tahu. Kita dah lah tak ada lesen. Kita dah tak ada lesen. Lepas itu ada sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya ni sempar trafik light depan sekolah Syah tu. Kita daripada seberang sana, daripada Pramu, kita nampak polis ada situ, kiri kanan jalan. Adakah kita nak pergi ke trafik light tu? Tidak tahu mana ke kiri. Kita kona ke tok tuan. Itu makna kita tahu. Makna awak ni tak ada lesen, janganlah pergi menyerah batal leher lah orang kata. Jadi oleh kerana itu tuan kitab ni, pengarang kitab kita ni memberi galakan kepada kita bahawasanya poin yang kita nak dapat ialah perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang jahat. Ketika kita hidup atas dunia ni, kita dapat membezakan. Perkara-perkara yang baik kita kekalkan, bahkan kita tambah lagi. Perkara-perkara yang jahat, kalau kita dah buat, kita bertaubat ke hadrat Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak buat, jangan sekali-kali kita takut kepada azab Allah. Kepada azab Allah. Lah sekali, kita berlindung dengan Allah daripada murkanya dan siksanya. Kita takut kepada Allah Ta'ala daripada murka Allah dan siksanya, siksa Allah Ta'ala. Dalam kubur, siksa Allah Ta'ala, dihimpitkan tanah kubur itu sehingga begini tolak rasul. Orang yang tak semayang dihimpitkan sehingga begini tolak rasul. Dalam kitab Yawaqid begini tolak rasul. Kalau ada yang mendoa kepada kita, tahan lagi. Ambil tanah yang kepal pertama di kepala, minha khalaqnakum Allahumma laqinhu indal mas'alah hujjatah. Lepas tu letak di pinggang, wa fiha nu'idukum Allahumma aftah abwabas sama li ruhihi. Lepas tu wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ar'an jambaihi. Tahan juga. Ada pertolongan kita didoakan orang yang hidup. Kalau tak ada tu, wassalam. Itulah akibat dia nak kabarkan kita mengaji ni sehingga dapat membezakan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang tak boleh. Bergerak dalam sembahyang, apakah hukumnya? Bergerak dalam sembahyang, apakah hukumnya? Batal. Batal tu berapa kali? Terlebih batal. Lebih pada 3 kali tuan guru. Ya, lebih pada 3 kali. Makna 3 kali berturut-turut batal lah sembahyang. Jadi orang yang tak tahu, gini sembahyang macam berjoget. Sembahyang. Dia tahu ke tak tahu dia batal dah sembahyang tu? Tak tahu tuan guru. Tak tahu ni lepas ke tak lepas? Tak lepas. Tak lepas lah di sana tu. Tak lepas, awak tak tahu kenapa tak belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib kepada individu muslim. Menuntut ilmu, mana tak lepas juga.
saya ni tak, itulah maknanya saya tak tahu sebab saya bukan ustaz lah, gemuk lah badan awak. Makna masalah masalah tak tahu ustaz, masalah tak tahu ustaz, masalah duit awak, masalah harta awak, gemuk lah badan. Itu jadi peri pentingnya kita di dalam menuntut ilmu sehingga kita mengetahui perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang tak boleh. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah pada malam Rabu nanti. Saya kira setakat itu dulu perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga kita faham, moga-moga kita ingat, moga-moga sedikit sebanyak manfaat daripada perbicaraan kita. Kita daripada Rosli tutup mic sehingga kita memahami sedikit sebanyak daripada perkara-perkara yang memberi motivasi kepada kita, khususnya berkaitan dengan ilmu. InsyaAllah pada malam Rabu, malam Khamis nanti kita akan berbincang pula kisah kemegahan dan kelebihan ilmu. Itu kita nampak kemegahan dan kelebihan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kabarkan ilmu tu penting sangat. Ilmu ni, kita menuntut ilmu ni, kalau takdirnya kita mati syahid, diringankan siksa kubur. InsyaAllah pada malam besok kita bertemu di lain subjek pula. InsyaAllah malam besok. Jika di umur panjang, kita akan bertemu lagi kitab ni, iaitu pada hari Rabu malam Khamis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama-sama Tuan Guru. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Warahmatullahi. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih saudara. Sama-sama. Apa khabar, sihat? Sihat alhamdulillah. Di Rawang tak hujan ke? Semalam hujan, hari ni tak hujan. Tak balik Kulu ke Patih? Tak balik. Ya. Tak dapat lah makan Kelantan. Kelantan. Dengar cerita aje. Kamu dapat juga apa-apa? Oh. Alhamdulillah tu. lah. Suruhlah Pak Acu tupa pada Temizi tu banyak. Dia tunjuk kat kamu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keladan. Pekan tak ada Keladan dah. Tak ada. Tak tahu. Benda yang sama. Dia jenis ular. Colek dengan tempoyak.
Dia buah. Buah keladam. Buah keladai. Oh, sedap sangat. Mana Yang Tuan sedap. Guru bagi kat saya tu lagi ke? Ya? Yang Tuan Guru bagi kat saya dulu tu. Ya itu. Mana ada keladai, sini Tuan keladai. Guru. Sini mana tak ada ada. Tuan Guru. Itu yang bagi dulu. Keladai. Macam buah hara. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam buah hara ke buah keladai tu? Buah hara. Dia macam buah pinang tapi dia panjang. Oh, macam buah pinang. Tak boleh Tapi dia tengok. panjang. Itu macam buah hara tu. Ada rasa macam apple tak? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa dulu. Ya, silakan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah. Jauh orang Kuantan ni. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Orang Taman Perdana. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa dulu. Ya, silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abaya. Saya keluar dulu Ustaz. Sila. Taman Jambu. Ustaz Syahriman. Kuantan ke Lepau? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Suara tak ada, tak buka suara. Mic. Kuantan. Oh, Kuantan. Alhamdulillah. Syukran Tuan Guru. Ya? Syukran. Terima kasih banyak. Afwan. Sama-sama. Barakallah. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Untuk mic Ustaz Syahriman. Ya. Tutup mic. Tutup mic. Mic tutup. Okey. Haji Nazri masuk, Zul. Tak lepas? Tak lepas. Kena tukar lain lah tu. Kena tukar lain tu. Nanti saya cakap Najim pula. Saya ada WhatsApp tadi, tak lepas. Tak lepas juga? Ada nampak tadi nak masuk tak lepas. Tak lepas lah tu. Kena tukar lain lah tu. Dia tak makan tukar lah tu, tak boleh pakai tu. Tak boleh tu. Tak kuat. Kena ambil Maxi jugalah. Itulah, saya ambil stick. Okey, ambil stick tu. DG Hafiz tu. Umur banyak. Okey tak? DG. Hafiz tu, tak dengar Hafiz tu. Dia malas menjawab tu. Ramai nampaknya orang nak masuk tak lepas. Mic laptop problem ke? Ya? Mic laptop Hafiz tu problem. Tak dengar tak? Dengar. Tak boleh menjawab. Tak boleh jawab. Okey, dulu alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Barakallah. InsyaAllah.